Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita dalam bab 5. Hari ini kita akan fokuskan kepada topik 5.3 iaitu alkohol. Baik, alkohol merupakan sebatian karbon organik yang mengandungi unsur karbon, hidrogen dan oksigen di dalamnya. Alkohol dapat dihasilkan melalui proses penapaian dengan menggunakan tindakan yeast terhadap makanan yang mengandungi glukosa atau kanji seperti gula, anggur, apel, tebu, beras, gandum, ubi dan barley. Baik. Bagaimana proses penapaian ni dijalankan? Baik. Tengok proses penyediaan alkohol melalui proses penapaian. Dalam proses penapaian, enzim Zymes dalam yeast menukarkan glukosa kepada etanol dan karbon dioksida seperti persamaan di bawah. Okey. Kalau kita tengok dekat bawah tu, dalam kotak tu ada glukosa. Glukosa ni datangnya daripada makanan seperti nasi, pulut, roti dan sebagainya lah. Kemudian Zymes ni dia adalah sejenis enzim yang terdapat dalam yeast. Jadi Zymes dalam yeast ni dia akan menukarkan glukosa ni glukosa ni kepada etanol dan juga karbon dioksida. Dia menghasilkan gas karbon dioksida dan menghasilkan etanol. Baik. Tetapi bukan tulin, kalau kita nak dapatkan etanol tulin ni daripada proses penapaian ni, kita perlu melakukan proses penyulingan. Baik. Kalau kita tengok dalam aktiviti di bawah ni, ini okey, contoh dekat radas A ni. Baik. Di dalam proses penapaian yang kita nak buat untuk menghasilkan alkohol ataupun etanol. Etanol ni alkohol lah. Etanol ni adalah dalam keluarga alkohol. Baik. Ini kita tengok radas ni. Kita tengok radas ini. Ni yang dalam kotak merah ni. Baik. Kalau di makmal kita boleh gunakan radas-radas ni. Baik. Larutan ni disediakan dengan menggunakan gula ataupun glukosa daripada nasi ke, daripada buah-buahan ke, seperti anggur, apel, tebu, gandum, barley dan sebagainya. Kemudian dicampur dengan air suling. Kemudian campur dengan yeast. Enzim Zymes yang ada dalam yeast ni nanti akan bertindak. Dia akan menukarkan glukosa tadi, glukosa daripada buah-buahan ataupun nasi, daripada beras tadi, kepada etanol dan juga karbon dioksida. Macam mana kita nak tahu dah terhasilnya etanol kat dalam kelalangkun ni? Okey, kita tengok dekat sini. Di sini ada air kapur. Di sini ada tiup. Jadi apabila enzim Zymes ni bertindak balas dengan glukosa, dia akan menghasilkan gas karbon dioksida. Apabila makin lama makin banyak gas karbon dioksida tadi, akan keluar. Akan keluar melalui tiub ni ke dalam tabung
uji. Di dalam tabung uji itu ada air kapur. Air kapur akan jadi keruh. Bila air kapur tu keruh, maknanya dah ada karbon dioksida. Ada karbon dioksida tu bermakna dah terbentuklah etanol dekat dalam larutan tu. Tetapi larutan ni bercampur lah. Dia ada mendakan dan sebagainya daripada bahan makanan tadi, dicampur dengan air lagi. Jadi dalam kelalangkun tu bukan etanol tulen. Jadi kita kalau nak dapatkan etanol tulen ni, kita kena buat proses penyulingan. Kita tengok dekat rajah ini, rajah ni, rajah 5.14 ni, ini ialah proses penyulingan untuk mendapatkan etanol tulen ataupun alkohol tulen. Cara dia, kita masukkan ke dalam kelalang ni. Masukkan ke dalam kelalang ni. Kemudian kita letakkan kelalang ni ke dalam satu bika. Kita tak boleh panaskan kelalang ni secara terus. Kita kena didihkan air di dalam bika. Kemudian air dalam bika tadi akan memanaskan kelalang tadi. Kelalang tadi. Ni nama dia pendidihan berganda. Pendidihan berganda. Baik, apabila larutan di dalam kelalang tu panas, tapi kita kena kawal tu sebab dia kena letak dalam bika. Sebab kita nak kawal dia mudah. Sebab kita nak kawal suhu larutan tu mudah. Baik. Ni ada termometer kan. Termometer ni kita nak kawal suhu dia supaya suhu di dalam ataupun suhu larutan tu sekitar 78 darjah Celsius saja. Sebab alkohol dia akan bertukar menjadi uap ataupun menjadi gas pada suhu 78 darjah Celsius. Jadi dia akan tukar jadi uap. Dia akan masuk ke sini, ke dalam kondenser Liebig. Di dalam kondenser Liebig ni, uap daripada etanol tadi akan disejukkan. Disejukkan, apabila dia sejuk, dia akan bertukar menjadi cair etanol. Jadi dekat sini kita akan dapat etanol tulen. Kenapa kita kena kawal suhu dia pada 78 darjah Celsius? Kenapa tak 100? Lagi cepat kan? Tak boleh. Sebab di dalam larutan ni ada air juga. Ada air juga larutan dalam ni. Sebab kita buat penapaian tadi, kita campur dengan air suling kan. Jadi ada air kat dalam tu. Kalau kita didihkan sehingga 100 darjah Celsius, maka air yang di dalam tu pun akan bertukar menjadi uap air. Jadi apabila bertukar menjadi uap air pun akan ikut sekali dengan uap etanol tadi masuk kat dalam ni. Dalam kondenser Liebig ni kemudian bertukar menjadi cecair. Jadi cecair yang kita dapat dalam bika di luar tu bukan etanol tulen. Sebaliknya etanol yang bercampur dengan air. Itu sebab kita kena kawal suhu tadi pada suhu 78 darjah Celsius saja. Di mana pada ketika itu air belum bertukar menjadi uap air. Jadi kita akan perolehi etanol tulen. Baik, kita tengok lagi seterusnya sifat fizik dan sifat kimia alkohol. Baik, sifat fizik alkohol adalah seperti berikut. Pertama, tidak berwarna.
Jadi kalau kita tengok tadi proses penulinan tadi, yang menggunakan kaedah penyulingan, hasil sulingan ni, kalau kita tengok hasil sulingan ini, hasil sulingan berwarna jernih ataupun tidak berwarna. Alkohol ni dia tidak berwarna. Jadi kalau dia campur dengan air pun kita tak dapat kesan. Sebab alkohol ni dia larut dalam air. Jadi bila dia bercampur dengan air, kita tak dapat kesan dari segi warna dia. Sama ada air itu bercampur dengan alkohol ataupun alkohol itu bercampur dengan air, kita tak dapat nak kesan. Sebab kedua-duanya tidak berwarna. Air tak ada warna, alkohol pun tidak ada warna. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, cecair pada suhu bilik. Okey, pada suhu bilik, suhu bilik sekitar 36 macam tu, ataupun 37 darjah Celsius. Alkohol ini dia akan menjadi cecair. Dia akan menjadi cecair seperti juga air. Air pada suhu bilik dia akan menjadi cecair. Mempunyai bau yang tersendiri. Alkohol ni bau dia kuat. Bau dia kuat. Kalau air tak ada bau. Tapi alkohol dia ada bau. Takat didih meningkat apabila bilangan atom karbon meningkat. Takat didih dia akan meningkat kalau bilangan karbon dia banyak. Keterlarutan dalam air berkurang apabila bilangan atom karbon meningkat. Dia akan kurang larut dalam air apabila bilangan atom karbon dia meningkat. Baik. Itu ialah sifat-sifat fizik bagi alkohol. Apa pula sifat kimia dia? Baik. Kalau kita tengok dekat bawah ni, dalam Rajah 5.15 ni, ini nak menguji ataupun kita nak tahu apa dia sifat-sifat kimia bagi alkohol. Baik. Alkohol ni apabila dia boleh terbakar, dia mudah terbakar. Dia adalah larutan yang mudah terbakar. Tetapi dia terbakar pada nyalaan yang berwarna biru. Kalau kita tengok dalam rajah ni, ni dia terbakar pada nyalaan yang berwarna biru. Kemudian dia akan menghasilkan asap. Asap dia tak ada warna. Tak ada warna banding dengan kalau kita gunakan bahan api seperti minyak tanah. Minyak tanah tadi dia berjelaga kan, berjelaga, asap dia ada hitam. Yang etanol ni asap dia bersih. Dia pembakaran yang bersih. Tetapi masih menghasilkan karbon dioksida. Jadi kalau kita dapat buat eksperimen ni, kita akan dapati dekat sini, air kapur ni. Ni air kapur akan menjadi keruh. Apabila kita bakar etanol ni, kita terlangkupkan dengan corong turas, kemudian disambungkan dengan tiub salur penghantar ni ke dalam tabung uji yang di dalamnya ada air kapur. Air kapur tu akan jadi keruh. Air kapur akan menjadi keruh. Itu menandakan gas karbon dioksida terhasil. Okey, itu antara sifat-sifat kimia yang dimiliki oleh alkohol.
Baik, seterusnya kita lihat pula kegunaan alkohol dalam kehidupan harian. Baik, alkohol mempunyai kegunaan yang meluas dalam pelbagai bidang dalam kehidupan harian seperti berikut. Pertamanya, bahan api. Baik, alkohol merupakan bahan api yang baik kerana sebatian karbon organik ini mudah terbakar, nyalaannya berwarna biru dan pembakarannya lengkap serta bersih tanpa jelaga. Dia tak ada jelaga, tak berwarna hitam lah. Contohnya, alkohol digunakan sebagai bahan api bio untuk kenderaan bermotor di Filipina. Dia boleh digunakan sebagai bahan api bio pada kenderaan. Baik. Dalam bidang perubatan, alkohol digunakan sebagai antiseptik dan disinfektan untuk membunuh mikroorganisma selain digunakan sebagai pelarut bagi pelbagai jenis ubat. Dia ni berkebolehan untuk membunuh mikroorganisma. Itu sebab kita apabila kita kena suntik, pergi hospital ke klinik ke kena suntik, nurse ataupun doktor akan sapu alkohol ni pada tempat yang kita nak kena suntik tu. Supaya apa? Supaya kawasan di sekitar tu dia punya mikroorganisma, kuman-kuman apa semua akan mati. Akan mati sebelum disuntik. Sebab dia takut mikroorganisma ni akan melekat pada jarum suntikan tu. Masa kena suntik tu, dia melekat pada jarum suntikan dan masuk ke dalam tubuh kita. Mungkin kalau itu berlaku, bahagian yang kena suntik tu akan menjadi kudis ke, menanah ke dan sebagainya lah. Jadi dia gunakan sebagai antiseptik dan juga disinfektan dalam bidang perubatan dan juga sebagai bahan pelarut untuk pelbagai jenis ubat. Kemudian dalam bidang kosmetik, alkohol digunakan sebagai pelarut untuk pelbagai barang kosmetik seperti minyak wangi, lotion dan gincu. Okey, etanol ni apabila dicampur dengan asid ataupun kita panggil asid etanoik, dia akan menghasilkan satu bau. Bau wangi lah, bau wangi. Itu kelebihan etanol ni. Dia akan menghasilkan bau. Jadi dia digunakan untuk buat minyak wangi, lotion dan juga gincu. Baik, dalam industri, alkohol lazimnya digunakan sebagai pelarut dalam industri kerana sifatnya yang dapat melarutkan bahan organik yang digunakan dalam penyediaan pelbagai jenis bahan industri seperti cecair pencuci dan makanan. Dia lebih kepada sebagai cecair pencuci dan juga makanan. Baik, alkohol juga merupakan bahan tindak balas dalam pembentukan ester. Ni dia tadi. Apabila etanol tadi dicampurkan dengan asid etanol, dia akan menghasilkan ester. Ester ni yang berbau wangi, yang digunakan dalam industri pemprosesan makanan, kosmetik, cat dan sebagainya. Etanodiol pula merupakan sejenis alkohol yang digunakan sebagai anti beku dalam industri. Itu kegunaan dia dalam industri. Banyak kegunaan alkohol ni. Baik, seterusnya kita lihat pula kesan pengambilan alkohol secara berlebihan. Ni. Pengambilan alkohol secara berlebihan menyebabkan ketagihan. Boleh menyebabkan ketagihan. Ketagihan alkohol lazimnya menimbulkan masalah sosial
dalam keluarga dan juga mengganggu ketenteraman masyarakat seperti perbuatan jenayah. Orang yang mengambil alkohol secara berlebihan lazimnya mabuk dan menimbulkan pelbagai masalah seperti pemanduan secara berbahaya dan pergaduhan. Ini kita selalu dengar kan kat dalam berita. Ada kes-kes kemalangan yang disebabkan oleh pemandu yang mabuk. Pemandu mabuk, bawa kereta, kemudian kena langgar orang yang tak mabuk. Kan? Tak kenanya tu. Dan juga akan menyebabkan pergaduhan sebab dia punya pemikiran dah tak betul, dah melayang entah ke mana. Dia tak boleh berfikir secara rasional. Ini yang boleh menyebabkan pergaduhan. Ibu mengandung yang mengambil alkohol secara berlebihan akan menyebabkan kecacatan pada bayinya yang dikenali sebagai sindrom fetal alkohol. Bayi dengan sindrom fetal alkohol mempunyai kepala dan otak yang bersaiz kecil, muka yang tidak normal dan pertumbuhan yang terbantut. Baik. Kita tengok dalam jadual di bawah ni. Jadual ni. Jadual 5.2, kesan buruk pengambilan alkohol secara berlebihan terhadap kesihatan. Yang pertama kita tengok kesan dia pada otak. Baik, ni. Kesan pada otak. Menyebabkan kerosakan sel otak, koordinasi dan sistem saraf terjejas, menyebabkan keseimbangan badan terganggu dan kesukaran menganggar jarak. Ini bahaya, terutamanya bagi pemandu. Pemandu dia nak memotong kan. Contoh, pemandu kereta dia nak memotong. Dia tengok ada kenderaan kat depan. Nampak kenderaan. Tapi dia membuat anggaran yang tak betul. Dia sukar membuat anggaran. Dia membuat anggaran tak betul. Dia tengok macam kereta kat depan tu jauh. Jadi dia potong. Tengok kereta yang datang daripada depan tu dekat. Dah jadi aksiden. Begitu juga kalau dia berjalan kaki, dia nak melintas. Dia suka menganggar. Dia tengok kiri kanan, tengok kereta macam jauh, tengok lori macam jauh kan. Dia pun melintas. Dah kena. Kemudian mata akan menyebabkan penglihatan menjadi kabur. Orang yang mengambil alkohol secara berlebihan ni akan menyebabkan penglihatan dia menjadi kabur. Kemudian yang ketiga, paru. Di mana akan menyebabkan kadar pernafasannya meningkat. Baik, seterusnya jantung. Organ badan yang seterusnya ialah jantung. Kadar degupan jantung juga akan meningkat. Pernafasan meningkat, kadar degupan jantung meningkat, tekanan darah menjadi tinggi. Perut. Kerengsaan pada dinding perut menyebabkan pendarahan dan ulcer. Ulcer ni dia macam luka lah. Macam luka. Di bahagian dalam usus kita. Dalam usus, dalam perut. Ini bila luka, dia akan menyebabkan pendarahan. Kemudian hati. Menyebabkan kerosakan sel hati. Sel hati mati dan mengeras. Hati itu akan jadi keras, sirosis dan menjadi kanser hati. Bahaya ni ya. Kanser lagi. Dan seterusnya ialah ginjal. Ginjal. Kerosakan ginjal akibat terlalu aktif menyingkirkan bahan buangan. Ginjal tadi akan terlalu aktif untuk menyingkirkan bahan buangan daripada dalam badan kita.
Baik, pundi kencing. Pembuangan air kencing yang lebih kerap. Orang yang ketagihan alkohol ni, mengambil alkohol secara berlebihan ni, dia akan membuang air kecil lebih kerap daripada orang-orang yang tak mengambil alkohol. Baik, itu saja tentang alkohol. Kita dah belajar apa itu alkohol, sifat-sifat fizik alkohol, sifat kimia alkohol, kegunaan alkohol dan juga kesan pengambilan alkohol. Diharapkan semua murid-murid dah pun faham dengan penerangan saya, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.